Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Izlan Sulaiman bin Ahmad Syar'i daripada kelas 10. Saya akan membentangkan tugasan saya yang berkaitan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta aplikasinya terhadap guru, iaitu pada mata pelajaran penghantar pengajian pendidikan dengan kod GPPP 1092. Pensyarah saya adalah Puan Fadilah binti Faham. Okey, saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep aspirasi dan hala tuju pendidikan. Sebelum saya mengupas dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan konsep aspirasi dan hala tuju pendidikan, mari kita mengenal pasti dulu apakah itu aspirasi dan apa itu hala tuju. Okey, baik. Mari kita lihat aspirasi. Apa itu aspirasi? Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu perkara. Manakala hala tuju pula adalah matlamat atau sasaran, iaitu sesuatu yang hendak dicapai dalam sesebuah organisasi. Baiklah, yang seterusnya, mari kita lihat pada 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran peribahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Mari kita lihat yang pertama, iaitu pengetahuan. Aspirasi murid pertama, pengetahuan, adalah memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya pada peringkat asas, yang seperti menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan lain-lain. Ini sejajar dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21, iaitu kanak-kanak ataupun pelajar bukan sahaja pandai pada di atas kertas, malah mempunyai pelbagai kemahiran soft skill yang dapat diterapkan dalam kalangan pelajar. Yang seterusnya, kemahiran berfikir, menghubung kait kepelbagaian pengetahuan dan mampu membina pengetahuan baru. Menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kreatif serta inovatif, seperti mana yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi atau HOTS, High Offensive Thinking Skill. Ini adalah usaha yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kemahiran berfikir para pelajar. Yang ketiga, kemahiran memimpin. Terdapat 4 elemen yang memumpuk sifat kepimpinan buat para pelajar, iaitu yang pertama, keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi serta keterampilan komunikasi. 4 elemen ini amat penting pada setiap pelajar untuk menerapkan sifat-sifat memimpin dan dipimpin pada pelajar agar sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dapat melahirkan seorang pemimpin yang berintegriti, berwibawa dan mempunyai semangat patriotism yang sangat tinggi dan cinta akan negara. Dan yang keempat adalah kemahiran dui bahasa, menguasai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa antarabangsa. Digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa supaya dapat berdaya saing dalam dunia pendidikan di peringkat global. Seperti yang kita lihat, sekolah yang mengambil aliran sains seperti MRSM, mereka belajar sains, biologi, kimia, admat di dalam bahasa Inggeris. Dan seperti kita lihat pada STPM, Sijil Tinggi Pendidikan Malaysia, iaitu MUAT. MUAT merupakan perkara yang wajib. Seperti yang kita tengok MUAT merupakan
Malaysia University English Test, di mana pelajar-pelajar tingkatan 6 wajib untuk mengambil bahagian dalam muat bahasa Inggeris untuk melayakkan diri mereka menyambung pengajian di peringkat universiti. Ini merupakan antara usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan kemahiran dui bahasa pelajar. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Prinsip etika dan kerohanian adalah kerohanian iaitu berpegang teguh dengan ajaran agama, integriti, bertindak secara jujur dan disiplin, dan juga tanggungjawab sivik, melakukan kebaikan terhadap orang lain. Kerohanian, berpegang teguh dengan ajaran agama, ini selari dengan prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Integriti adalah merupakan satu sikap ataupun satu sifat yang perlu ada pada setiap murid untuk menghasilkan kemenjadian murid. Dan seterusnya tanggungjawab sivik. Tanggungjawab sivik ini adalah tanggungjawab sosial, iaitu melakukan kebaikan terhadap orang lain, yang ini mampu memberikan manfaat dan menyumbang manfaat kepada masyarakat setempat. Dan yang terakhir sekali, aspirasi murid yang keenam adalah identiti nasional, berpegang teguh serta menghayati terhadap prinsip-prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, kehormatan undang-undang, kedaulatan dan kesusilaan. Seterusnya, belajar memahami serta menghormati perbezaan bangsa dan agama. Seperti yang kita tahu, negara kita Malaysia merupakan negara yang kaya. Bagi mengelakkan daripada berulang kembalinya terjadinya tragedi 13 Mei, telah banyak usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyemai sifat-sifat nasionalisme, iaitu cinta akan negara dan juga perpaduan di antara kaum dalam kalangan pelajar. Ini kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Baiklah, mari kita tengok mari kita tengok yang seterusnya, iaitu SKPM. Apa itu SKPM? SKPM ni adalah, dia merupakan satu alat ataupun senang kata instrumen untuk menilai, yang ini untuk mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan dengan cara yang lebih komprehensif dan efektif secara berterusan ke arah pencapaian yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Sebab tu SKPM ni dia merupakan akronim kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia. SKPM ni dia diperkenalkan pada tahun 2010 dan dia juga merupakan kesinambungan kepada SKPM 2003. Pada 2017, SKPM 2017 telah diperbaharui menjadi SKPM gelombang kedua sebagai instrumen panduan kepada pentadbir dan seluruh warga sekolah seperti cikgu-cikgu, PK, penolong kanan, PIBG, guru besar, pengetua dan sebagainya untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey, yang seterusnya adalah PPPM. Apa itu PPM? PPM ini adalah akronim bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan ini dirangka sebagai satu pelan tindakan ataupun inisiatif bagi melaksanakan transformasi, iaitu perubahan, pembaharuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Okey, PPPM ini merupakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang digunakan pada tahun 2013 hingga 2025,
yang telah dilaksanakan pada 6 September 2013. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini merupakan cetusan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan ahli Parlimen Paguh yang menjawat jawatan sebagai Menteri Pendidikan. PPPM ini merupakan penghasilan pelan yang diambil kira daripada pelbagai sumber seperti contoh sumber manusia, sumber kewangan dan sebagainya. Dan PPPM ni juga merupakan satu pelan yang mengutamakan pembangunan dan perkembangan sistem pendidikan. Senang kata, dia macam R&D, Research and Development dalam dunia pendidikan. Seperti contoh, trend pedagogi terkini. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, pengenalan pada PPPM. Apabila PPPM itu dilaksanakan, mestilah dia mempunyai objektif. Objektif kenapa PPPM tersebut dilaksanakan? Okey, mari kita lihat objektif PPPM. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia. Seperti kita dapat lihat pada hari ini, dunia masa kini yang serba maju dan serba canggih. IT, Intelligent Technology. Guru-guru perlulah mengikut pelan pembangunan pendidikan Malaysia dalam melahirkan seorang guru yang celik IT. Secara tidak langsung, ia dapat melahirkan seorang pelajar yang celik IT juga. Lebih-lebih lagi dalam TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Okey. Yang seterusnya, objektif PPPM ini adalah mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas. Dan yang terakhir sekali adalah menggariskan transformasi pendidikan yang komprehensif. Yang kita tahu, pendidikan ni merupakan satu perkara yang sentiasa berubah-ubah, yang tidak tetap, yang berubah mengikut trend semasa. Oleh itu, objektif PPPM ini dia menggariskan semula transformasi pendidikan ni ke arah pendidikan yang lebih komprehensif dan efektif kepada pelajar, guru, pentadbir dan juga keseluruhan warga-warga sekolah. Hala tuju pendidikan Malaysia. Kita lihat bahawa hala tuju pendidikan Malaysia ni adalah untuk mewujudkan pendidikan yang berteraskan nilai-nilai murni seperti nilai-nilai tanggungjawab, integriti, nasionalisme, patriotik dan sebagainya. Dan hala tuju pendidikan negara seterusnya adalah ketinggian kualiti, iaitu keboleh menjadian murid yang mempunyai pelbagai sifat-sifat seperti jeri, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Dan seterusnya, autonomi dan kebertanggungjawaban, iaitu dapat memberi manfaat kepada orang lain ataupun kepada masyarakat setempat. Hal tuju pendidikan ni juga memperkembangkan potensi individu, iaitu potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. Maksud di sini, segala potensi ataupun bakat-bakat yang terpendam yang ada pada pelajar dapat dikembangkan lagi dan dapat dicungkilkan lagi. Dan yang seterusnya, yang dapat kita lihat hala tuju pendidikan adalah mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis, iaitu seimbang dari segi mental, fizikal, iaitu seimbang dari segi jeri, jasmani, emosi, rohani dan sosial. Fasa pelaksanaan PPPM. Terdapat 4 fasa pelaksanaan PPPM. Yang pertama, fasa pelaksanaan adalah 3 gelombang. Yang kedua, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang ketiga, 6 aspirasi murid. Dan yang keempat, 11 anjakan. Ini adalah fasa-fasa yang akan dilaksanakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. 3 gelombang dalam fasa pelaksanaan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia. Gelombang pertama iaitu yang telah dilaksanakan pada 2013 hingga 2015. Iaitu gelombang pertama ini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia merombak soalan peperiksaan dengan memberi tumpuan kepada peningkatan soalan berkemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, pada gelombang satu ini juga, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan One Bestari Net di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Najib untuk semua sekolah, iaitu satu program untuk pengintegrasi ICT dalam pembelajaran harian. Yang seterusnya, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru, khususnya dalam mata pelajaran yang teras seperti sains, matematik dan juga bahasa Melayu. Dan yang terakhir sekali, gelombang pertama yang dilaksanakan pada 2013 dan 2015 adalah mengukuhkan praktikum dalam program vocational TVET melalui peningkatan kolaborasi dengan sektor-sektor swasta seperti Petronas, TM dan juga MOU di antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan-kerajaan negara lain. Gelombang yang kedua pula yang dilaksanakan pada 2016 dan 2020 adalah memacu peningkatan sistem, iaitu segala sistem-sistem pelajar sekolah telah dinaik taraf ke arah sistem yang lebih efektif dan juga lebih sistematik. Yang seterusnya, pelaksanaan gelombang kedua adalah melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah-sekolah pedalaman khususnya Sabah dan Sarawak. Sekolah yang mengalami kekurangan cikgu dan juga sekolah yang mengalami kekurangan murid untuk menangani isu kapasiti. Kebanyakannya hal ini terjadi pada sekolah-sekolah kampung, iaitu sumber manusia mereka tidak mencukupi. Dan yang seterusnya adalah memperluaskan bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika kerohanian dan identiti nasional. Guru-guru diberikan khusus agar dapat memantapkan lagi PDP, pembelajaran dan pengajaran guru kepada murid-murid. Dan yang terakhir sekali adalah gelombang yang ketiga yang telah dilaksanakan pada 2021 dan berakhir pada 2025, iaitu menginjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri, iaitu mewujudkan komunikasi dua hala di antara pentadbir dan juga pelaksana, seperti contoh para guru dan juga kerani, para pengetua, guru besar dan juga guru-guru bawahan. Dan seterusnya adalah meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta menyediakan lebih banyak pilihan untuk mempelajari bahasa tambahan. Seperti kita tengok di sekolah-sekolah menengah telah wujudnya mata pelajaran bahasa Jepun, bahasa Perancis dan juga bahasa Cina. Ini adalah pengenalan kepada pelajar yang ingin menyambung pelajaran di luar negara. Dan yang terakhir sekali pelaksanaan gelombang ketiga pada PPPM adalah mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. Ini merupakan ketiga gelombang dalam fasa pelaksanaan PPPM, iaitu yang merangkumi gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3. Okey, kini tiba masanya untuk saya mengupas dengan lebih dalam lagi berkaitan dengan aspirasi pendidikan negara. Mari kita lihat aspirasi pendidikan negara yang pertama, iaitu akses. Memastikan 100% pendaftaran pendidikan merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
ke peringkat sekolah menengah. Okey, maksudnya di sini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia menyasarkan 100% iaitu ke semua rakyat Malaysia yang berumur 4 tahun, iaitu peringkat prasekolah sehinggalah kanak-kanak yang berumur 17 tahun di sekolah menengah untuk mendapat akses iaitu kemudahan untuk melakukan pendaftaran di sekolah-sekolah agar mereka ini tidak ketinggalan untuk menerima pelajaran di sekolah-sekolah tersebut. Baiklah, yang seterusnya pula adalah kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahawa aspirasi pendidikan negara adalah mementingkan kualiti. Seperti yang kita tahu, dalam pentaksiran antarabangsa iaitu TIMSS, yang bermaksud TIMSS adalah Trend in International Mathematics and Science Study adalah satu pentaksiran antarabangsa yang menguji di manakah tahap pelajar tempatan kita. Begitu juga dengan PISA, iaitu PISA merupakan akronim kepada Program International Student Assessment yang diperkenalkan oleh OECD, iaitu Organisation for Economic Cooperation and Development. Dapat kita lihat di sini bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia amat mementingkan kualiti dengan menyasarkan negara kita berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa dan dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun akan datang. Baiklah, aspirasi pendidikan negara yang seterusnya adalah equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar, luar bandar, sosioekonomi menjelang 2020. Okey, maksud di sini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha untuk memberikan pendidikan pembelajaran yang terbaik untuk kesemua rakyat Malaysia dengan secara adil, tidak mengira bahawa sekolah tersebut berada di pedalaman, kawasan luar bandar ataupun di kawasan tengah-tengah bandar. Kerajaan menyasarkan 50% pengurangan, yang ini kerajaan ingin merapatkan lagi jurang di antara kawasan bandar dan luar bandar dengan mendapat pendidikan yang sempurna tanpa mengira bangsa, warna kulit, kedudukan, sosioekonomi dan sebagainya menjelang 2020. Aspirasi pendidikan negara yang seterusnya pula adalah perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Baiklah, maksudnya di sini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia dengan berusahanya mencuba ataupun melakukan pelbagai langkah untuk menerapkan nilai-nilai murni perpaduan dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dengan menawarkan sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Maksudnya di sini dapat kita lihat bahawa kerajaan Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia amat menitik beratkan soal isu perpaduan. Oleh kerana itu, di dalam kurikulum sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat pelbagai cara untuk mengekalkan perpaduan dan memberi tunjuk ajar kepada murid-murid bahawasanya perpaduan itu amat penting untuk negara kita. Dan yang terakhir sekali adalah kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Maksud dia di sini adalah satu sistem yang digunakan pada sekolah-sekolah dapat menghasilkan, memaksimumkan kebolehmenjadian murid
iaitu yang merangkumi jeri, jasmani, emosi, rohani dan juga sosial, mengikut peruntukan yang sedia ada yang telah dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, fasa pelaksanaan PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia seterusnya adalah 11 anjakan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat 11 anjakan, iaitu tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Mari kita lihat kesemua ke-11 anjakan ini. Kita lihat anjakan yang pertama. Anjakan yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, iaitu akses yang sama rata diberikan kepada seluruh sekolah di seluruh negara, tidak mengenal kira sama ada sekolah itu sekolah pedalaman, sekolah kampung, sekolah bandar, luar bandar atau sebagainya. Anjakan yang kedua pula adalah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Ini kerana bahasa budaya bangsa. Oleh itu, bahasa Melayu merupakan satu mata pelajaran yang wajib bagi pelajar SPM untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia. Manakala bahasa Inggeris pula MUET adalah mata pelajaran yang wajib bagi pelajar sijil tinggi pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pengajian di universiti awam. Dan anjakan yang ketiga adalah melahirkan rakyat yang menghayati nilai-nilai murni. Seperti yang dapat kita tahu adalah nilai-nilai murni seperti kasih sayang, penyayang, kredibiliti, integriti dan sebagainya. Dan anjakan yang keempat adalah mentransformasikan profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Kerajaan telah mencuba pelbagai inisiatif, pelbagai dasar-dasar yang telah diubah untuk menjadikan profesyen keguruan ini merupakan satu profesyen pilihan buat rakyat, iaitu tidak lagi memandang rendah kepada profesyen perguruan ini, kerana dapat kita lihat bahawa guru-guru ini merupakan satu profesyen yang sangat profesional yang mendidik anak bangsa di negara kita ini. Seperti yang dapat kita lihat, kerajaan telah memberi elang bulanan kepada pelajar-pelajar yang bakal menjadi guru di Institut Pendidikan Guru. Ini merupakan tindakan kerajaan dalam mentransformasikan profesyen keguruan menjadi profesyen pilihan. Dan anjakan yang kelima adalah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, iaitu pengetua dan juga guru besar yang dilantik mempunyai kepimpinan berprestasi tinggi yang dapat mengubah, memberi tauladan dan tunjuk contoh yang baik kepada sekolah dan juga menjadi penggerak kepada sekolah. Oleh itu, guru besar dan pengetua yang berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan yang keenam pula, mengupayakan JPN, Jambatan Pendidikan Negeri, PPD, Pusat Pendidikan Daerah dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang ketujuh, memanfaatkan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia agar pendidikan di negara kita tidak ketinggalan zaman, kerana dapat kita lihat di seluruh negara di seantero dunia telah memanfaatkan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Anjakan yang ke-8 adalah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Yang ini, apa yang ingin disampaikan oleh kementerian telah pun ditransformasikan agar apa yang ingin disampaikan oleh kementerian pada seluruh sekolah-sekolah di negara ini dapat dicapai oleh pihak sekolah. Dan anjakan yang ke-9 adalah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Ini merupakan tanggungjawab sosial. Oleh itu, kerjasama di antara ibu bapa, komuniti
komuniti dan juga sektor swasta amat diperlukan dalam melahirkan persekitaran suasana pembelajaran yang lebih komprehensif di sekolah. Dan anjakan yang ke-10 adalah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, iaitu setiap pelajar mempunyai peruntukan yang telah diberi peruntukan oleh kerajaan, dan setiap nilai wang ringgit itu haruslah dimanfaatkan dan diaudit agar tidak berlaku ketirisan yang mengakibatkan kerugian, bukan sahaja kerugian pada pihak sekolah, malahan kerugian pada pembelanjaan negara. Dan yang terakhir sekali adalah anjakan yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Ini adalah nilai-nilai pelajar. Oleh kerana itu, anjakan yang 11 adalah meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawaban awam secara langsung. Ini merupakan 11 anjakan dalam fasa pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan yang terakhir sekali daripada saya adalah implikasi, iaitu kesan terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama adalah peningkatan kualiti guru. Seperti yang dapat kita tahu, kualiti pembelajaran dan pengajaran guru dapat ditingkatkan kerana pelbagai khusus-khusus yang telah dilaksanakan oleh PPD, JPN dan juga KPM untuk meningkatkan lagi sifat profesionalism keguruan pada setiap guru. Yang seterusnya, keberkesanan pengurusan dan pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi meningkatkan lagi kemenjadian murid. Yang seterusnya, profesionalisme, iaitu sifat-sifat profesional dapat diterapkan dalam setiap jiwa dan raga guru-guru. Ini kerana sifat profesional ini merupakan sifat yang sangat penting. Guru bukan sahaja hanya pada nama di sekolah, walhal nama guru ataupun panggilan guru itu juga merupakan nama yang perlu dikarakterkan oleh setiap yang menjadi guru di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan implikasi yang seterusnya adalah celik IT, iaitu kesannya dapat kita lihat bukan sahaja kepada guru, walhal kepada anak murid. Anak murid dan guru masing-masing dapat pengenalan, dapat dan juga dapat pembelajaran mengenai dengan teknologi-teknologi terkini, IT, AI. Seperti yang kita tahu, pada zaman kini teknologi berkembang amat pesat seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Inilah kesimpulan yang dapat saya buat, kesan implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Sekian saja daripada saya, Izan Sulaiman bin Ahmad Syar'in daripada kelas 10. Saya mengakhiri dulu pembentangan saya ini dan saya ingin meminta maaf jikalau ada yang saya tersilap ataupun yang saya tersasul sepanjang pembentangan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.